Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa kamuskirin ma'iin wa kakalbin wa khinzirin wa yu'fa an dami nahwi burghusin wa yu'fa an dami nahwi burghusin wa dummalin wa in kasura bi ghairi fi'lihi wa qalili dami ghairihi wa haidin wa ru'afin wa an rawsi huffashin. InsyaAllah kita nak sambung ni bab najis lagi. Yang terdekat adalah bangkai, selain daripada mayat manusia, lain pada bangkai ikan dan belalang. Bangkai dengan mana? Binatang yang tidak disembelih dengan sembelihan syarak. Dengan mana tak sembelih dengan menepati kaedah kita mazhab Syafi'i, mesti putuskan dua urat, urat makan dan urat nyawa. Dan syarat seterusnya mesti gunakan alat yang tajam. Dan syarat seterusnya mesti dibuat oleh orang Islam. Dan syarat seterusnya antaranya memang binatang yang disembelih itu memang binatang yang boleh dimakan. Antara syarat-syarat dia. Baru sembelihan tu dipanggil sembelihan syarak. Binatang memang boleh dimakan, memang yang sembelih orang Islam menggunakan alat yang tajam. Disebut sembelih mesti putus dua urat makan dan urat nyawa. Urat nyawa. Baru dipanggil sembelihan syarak. Jadi selain daripada hal tu dipanggil bangkai. Contoh kalau orang buat ubat, antara ramuan dia tu buaya. Buaya tu nak buat ubat, dia sembelih dulu. Orang jual ubat saya pernah jumpa, dia kata, tuan-tuan jangan risau, buaya ni saya dah buat dah ikut syarat. Saya dah sembelih dulu sebelum saya buat ubat. Ada juga kadang-kadang ni cerita orang jual ubat kan. Dia buat ubat tu ubat patah, ubat tergeliat urat. Antara yang dipakai tu burung buk-but. Kalau burung buk-but HPA tu lain kan. Ni minyak burung buk-but. Dia tunjuk ada burung tu sekali. Dia kata, apa dia? Tuan-tuan jangan risau pakai minyak ni. Semua saya dah buat dengan syarak. Saya dah sembelih dah burung ni. Burung buk-but kan boleh dimakan. Jadi kalau sembelih sekalipun, tetap bangkai. Tetap bangkai. Sembelih babi halal. Sembelih. Ayam sekalipun, tapi bukan sembelih, cocok. Cocok tu, cocok tengkok macam Cina duk cocok tu lah. Dia pegang tu, cocok tengkok, kutip darah. Darah tu dia buat apa? Dia kukuh. Dia makan. Cina makan darah tu. Dia kutip darah tu, dia makan. Ke Cina sikit. Cocok ayam, cocok. Ayam yang sembelih siapa? Cina. Kalau muka macam Cina tak apa. Ramai orang panggil apek kan. Tak apa. Tapi tak apek pun. Tak apa. Kat pondok ada seorang yang kaki kudung kan. Yang tu lagi lah. Memang orang panggil apek tu. Muka tak muka apek pun. Tapi apek orang panggil. Anak menakan saya seorang. Duduk pondok kan. Memang panggil apek lah tu. Pakai spek lah. Memang rupa apek tu kan. Saya dulu pun kecil-kecil cuma orang tak panggil apek lah. Kalau naik bas ke, naik kereta api ke, kadang jumpa orang Tionghoa ni, dia kata apa? Apa sebuah dia kita kerti, saya Melayu lah. Mengaku lah Melayu, mak Cina kan. Saya lah tu.
Macam mana nak cerita tu? Cerita sembelihan tu. Jadi syarat dia mesti orang Islam. Jadi kalau upah orang Cina, walaupun sembelih tu kita sembelih ada macam Islam punya, tak jadi. Asal saya nak sebut tu masalah ubat-ubatan tu lah. Yang istilahnya menggunakan bangkai walaupun dia sembelih. Sikit lagi rasanya yang lupa nak sebut masalah ikan tu lah. Ikan saya sedia faham, ikan belalang saya sebut, ketam, udang apa sekali lalu itu. Ikan memang yang halal. Tapi apa dalam perut ikan adalah najis. Jadi bila kita nak siang ikan, mesti buanglah apa yang dalam perut dia. Yang antara yang boleh makan dalam perut dia, telur. Kalau ikan ada setengah, ada hati ikan. Ikan yang besar-besar ada ikan tertentu yang dia ada hati. Ikan kot misalnya. Dia ada hati ikan kot. Ikan apa yang ada selain daripada komponen daripada ikan lain. Ikan terbenung memang buang semua. Sisik pun tak peduli pun. Apa? Insang, perut-perut semua buang lah. Kalau simpan pun telur je. Telur. Ada ikan lain, ada apa dalam dia? Kalau ikan kayu, ada apa? Sama tak? Tak ada hati ikan kayu. Kalau ada nak berubat, selalunya ikan haruan. Apa? Dia ambil hempedu ikan haruan. Ikan haruan ada hempedu. Hempedu ikan haruan. Yang tu selalu buat ubat untuk orang yang ada luka dalam. Orang lepas bersalin, budak-budak sunat. Makan hempedu ikan haruan. Dia ada hati ke jantung? Jantung dia. Dia pelik sikit. Ikan tu pelik sikit. Pasal satu dia boleh hidup darat lama tu. Jadi kalau dalam perut tu dia ada jantung, ada limpa, ada hati, boleh makan. Itu boleh makan. Walaupun duduk dalam perut, istilahnya benda dalam, organ dalam. Kalau yang dalam, yang organ, jantung, hati, limpa, boleh. Empedu asal tak boleh. Empedu najis. Saya tak pasti dalam matan ada tak, tapi kalau dalam matubuk ni memang sebut. Empedu najis. Buah pinggang apa yang dalam, yang jenis dalam kan. Kalau macam ayam pedai boleh, tapi dalam pedai tak boleh. Jantung boleh, tapi jantung nak makan kena belah. Pasal ada kadang-kadang darah beku dalam dia. Kalau masak jantung tak belah, dia tengok belah jantung tu, dah buat gulai, dalam dia ada darah beku, najis semua. Pasal masakan najis. Dan bila ikan ni, bila kita siang dia, bersih satu perut-perut dia, lagi yang hitam-hitam tepi dia tu, tepi perut dia tu kan. Yang tu pun kalau saya ngaji, Tok Guru suruh buang je. Walaupun kalau ikut yang perut dah buang dah, yang hitam-hitam tepi tu. Boleh faham saya sebut apa? Orang biasa siang ikan ni tahu lah. Ikan termenung apa memang ada tu lah. Ada je ikan yang tak ada hitam-hitam tepi. Tapi kalau yang ikan yang kita selalu makan ni, ikan termenung, ikan borek, ikan uji Rashid, ikan selah kuning. Ikan kita makan yang selalu beli ikan murah-murah ni. Murah. Nak cerita ikan tu lah, cerita ikan tu. Kena buang tepi tu. Pasal apa? Dia termasuk macam kita sembelih lembu, perut lembu boleh makan. Tapi perut lembu tu kan dia dah proses macam-macam. Dia hitam dia kan. Hijau, hitam lah selalunya. Kira tu tunggu kita suruh buang. Suruh buang hitam tu. Sama nak gunakan kapur ataupun buang dia dengan celur air panas. Lepas tu koyak lapisan tu. Macam mana buang lapisan dalam pedal ayam. Pedal ayam memang bila kita belah, kita boleh buang lapisan tu. Buang. Masak dengan lapisan-lapisan tu sekali. Kalau tak belah masak lagi lah. Lagilah. Dia termasuk mafil juf. Sekalipun dalam pedal tu, dia rupa gandum lagi. Nasi rupa nasi lagi. Belum diproses. Tapi dia termasuk dalam mafil juf. Dari isi hukum muntah. Walaupun belum jadi taik. Boleh? Faham? Jadi bab perut ni, asal nak sebut, ikan. Kalau dah sembelih apa, satu hal.
Asal nak sebut bab perut ni benda dalam ni. Cuma ada saya muskil dalam bab perut. Dia orang perut ni bila belah dia akan cari perut muda. Ada perut muda, perut tua, perut kitab, macam tu lah nama perut kan. Perut muda ni dia akan asingkan ni perut tua, perut muda. Orang yang memang pakar dia tahu lah, dia cari perut muda dia buat apa. Dia akan potong, dia perut tua tu dia ingat, perut muda ni dia angkat, dia simpul. Simpul sini, potong sini, simpul sini. Tarik panjang tu perut muda dia panggil. Masalah dia apa? Perut muda ni dia celur semua sekali. Buat apa? Apa agak saya nak cakap? Dia makan semua sekali dengan sosis, macam sosis tu. Iya. Bisa tengok? Tak tengok? Memang perut muda orang makan macam tu kan? Perut muda tu istilahnya benda dalam perut lah. Tak kira lah perut muda, perut tua. Najis. Najis. Yang tu saya muskil lagi. Tapi banyak orang makan. Satu kadang-kadang kita tengok adat ni, ada bab adat yang berlaku keliling kita yang dia masalah. Yang tu yang kena tengok dengan hukum syarak. Saya pernah ada satu orang tanya, orang Kemboja, dia tanya saya, Ustaz, telur ayam boleh makan kan? Kalau telur yang dah ngeram macam 5-6 hari, dia dah ada kuning, ada darah-darah sikit, boleh makan ke? Saya kata yang tu boleh. Yang kalau kita mengeram, dia akan jadi anak. Tapi tak jadi anak lagi. Kat kuning telur tu kalau kita pecah, dia dah ada kapilari darah yang halus-halus dah dekat kuning telur tu. Kadang-kadang dah ada macam ketul hitam sikit. Ketul merah tak hitam lagi, selalunya merah lagi dalam bentuk rupa darah. Pasal dia dah mula dingeramkan oleh ibu dia. Kita tak perasan, ambil telur tu, katok, dia ada rupa darah. Masih kuning-kuning, putih-putih, masih terasin. Tapi kat kuning tu ada kapilari darah dekat dia. Yang tu boleh makan. Tapi yang ni kata dia, yang tu saya jawab tak apalah. Tu dia kata, Ustaz, kalau ayam ni dia dah ngeram dah sampai 15 hari kata dia. Lepas tu dia orang saja ambil telur tu, ngeram 5 hari, memang dikira 15 hari. Anak ayam yang dalam telur tu dah jadi anak ayam dah. Cuma 5 hari lagi dia ayam 21 hari dia menetas. 5 hari lagi nak menetas tu dia ambil ayam tu, dia rebus, dia masak, dia makan. Boleh makan ke ayam ni? Dia kata tak boleh. Pasal dia dah jadi embrio. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Kalau anak ayam keluar sembelih, makan boleh. Tapi tak ada isi lah. Nak makan semua dengan tulang, dengan bulu dia punya pasal ya. Tapi yang dalam telur tu tak boleh. Itu tak boleh. Itu tak boleh makan. Nak makan dia hukum makan. Hukum mafil juf. Ya. Yang ni bab saya nak sebut. Dia kata, orang yang tanya saya tu orang Kemboja. Kata dia, ni orang Kemboja ni ramai Ustaz ni makan macam ni. Dia kata, ada. Saya kat Malaysia saya tak pernah tengok lah. Ni orang Kemboja ni biasa lah Ustaz makan. Yang ni antara makanan yang sedap ni katanya. Yang sedap ni, dia punya ada pelat Kemboja sikit kan. Orang Cam, dia cakap macam tu lah kan. Saya tiru-tiru lah, saya tak pandai cakap. Memang tak pandai, tak pandai lah. Jiran saya dulu duduk KL, antaranya Kemboja kan. Meninggal dah pun jiran tu. Suami isteri dia pun meninggal. Pasal meninggal dah dua-dua. Anak-anak dia yang ada. Mari Malaysia asal apa? Bawa jual kain plekat, kain batik, bawa wujud kain lah, kain beli kain makcik, kain pelekat, kain batik cantik-cantik ni. Sekarang pen 3-4 biji. Kemah lagi pasang malam. Sampai dia panggil pasar apa? Pasar Kemboja dekat mana? Parit Buntak tu kan. Ada dekat Parit Buntak tu. Dekat dengan satu taman tu, Taman Harapan. Saya tahu anak saya dulu duduk ngaji tu. Dia panggil apa? Pasar Kemboja. Kemboja. Dia panggil, tak panggil Kemboja, dia panggil Kemboja. Pasar orang Kemboja. Jual kain, semua jual kain. Dia ada persatuan ni, tak kelahi seorang pun. Pakat tolong mu aku. Masya-Allah. Dulu mai tengok bawa punjuk kain ni. Sekarang kaya. Sikit tandu lah. Saya bukan nak cerita tu, tapi nak kesatuan dia orang satu hal. Saya nak cerita apa? Makan anak ayam dalam telur. Buta perut makan. Walaupun dah biasa makan. Itu kalau dah biasa makan, dulu bodoh, bila tahu macam mana? Nanti.
Kita ni kadang-kadang makan ni satu pasal dah kebiasaan makan benda tak elok satu. Begitu juga kalau dah terlajak makan benda tak elok. Makan kita tak tahu, kita langgar memang tahu benda ni haram. Pakai selipar orang, ambil harta orang, ambil duit orang. Oh jangan. Makan tu buta perut tu. Sekali pun katalah tak buta perut, makan duit haram tu, habis. Mi, Maggi orang, biskut orang, semua kita makan. Bekas orang, nasi orang, lauk orang, semua kita makan. Tapi ngapal paling handai sekali. Sekali pun. Esok neraka. Yang buat tak pasal ya. Syariat ada. Ngaji jangan jadi bodoh gitu. Ngaji bodoh, buta perut tu. Kadang-kadang yang tu, yang orang makan benda haram tapi boleh mengaji. Ada orang makan benda haram tak boleh mengaji. Tak boleh mengaji. Biar makan benda haram tak boleh mengaji senang. Pasal apa? Makan benda haram boleh mengaji, dia jadi istidraj. Masuk istidrajnya apa? Buat benda haram tapi hebat. Ada benda pelik berlaku kita. Mengaji pandai. Ngapai kuat. Tanya soalan boleh jawab. Otak cerdik. Tapi ahli maksiat, oh ni tak boleh pakai. Biar makan benda haram jadi bodoh. Makan benda haram jadi bengong. Makan benda haram sakit perut. Mujur. Orang tak nak bagi hidayat tu. Tapi kalau makan benda haram, ambil benda haram, tambah makan bukan duit orang, duit masjid dia makan. Duit pondok dia makan. Mana duit guru dia makan. Jangan tu. Buta perut tu, mampus tu. Tak tahu. Ada orang boleh tu, gamak makan tu, pelik tu. Tak ada duit habaq lah. Tapi jangan pergi ambil benda-benda yang bukan kita punya. Bahaya tu. Kat sini satu hal, kat sini pun makan tak habis tu, muntah hijau tu. Apatah lagi balik sana yang buat pasal tu. Yang buat pasal. Jadi asal nak sebut ikan, jadi ikan tu belah, apa yang dalam perut buang, lepas tu kotoran-kotoran hitam-hitam tu buanglah. Saya sebut tadi dia umpama perut tadi lah, buang. Kalau ada juga macam mana? Dia bukan ain apa dalam fil jawf, tapi dia benda yang dalam perut bersebelahan dengan benda apa dalam perut hitam tu, kita makan tengok kadang alamak kemang tekok sikit. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Kalau saya alamak, walaupun dia bukan ain lah, tapi kalau basuh bersih apa, oh memang best lah. Yang best. Jadi hampa basuh ikan esok macam tu lah. Pasal baru ni saya tengok ada hitam tu ada. Saya tak tahu lah siapa yang siang ikan. Ini hampa siang ikan esok, hampa siang ke orang lain siang ke, beritahu, mengaji tak mengaji, siang buang hitam tu, buang. Janganlah buang sampai tulang-tulang buang. Habis lembek ikan tu, hancur. Okey, siap. Tulang ayam pun sama. Ayam, darah-darah yang ada kat hati apa kena buang. Darah-darah yang ada dekat daging-daging pun yang ada ketul-ketul kena buang. Darah yang ada dalam daging, darah yang ada dalam tulang, tu tak ditaklif kita buang. Tu hancur beh. Yang apa duduk dalam tu tak ada taklif kita. Tapi apa yang ada zahir tu dia buang. Cuma jantung tu pasal dia apa dia punya lubang dalam tu hukum zahir, belah, buang, bersih kan. Tu jantung. Apa yang nak sebut tadi? Ayam kat kepak-kepak, dekat bukan kepak, sorry. Kat dia punya paru-paru, kat tulang rusuk dia tu. Yang warna pink tu, yang lekat dekat tulang tu, yang tu boleh makan pasal tu hukum paru-paru, boleh makan. Tapi kalau ada darah-darah yang ketul-ketul, darah tu tak boleh makan, darah tu kena cuci. Ada orang dia memang suka hak bahagian paru-paru tu. Ayam dia suka yang dekat dia punya tulang rusuk tu, yang lekat dekat tu. Kalau goreng dia suka tu. Siapa? Ada orang memang suka yang tu. Ada orang suka celonggin. Ada orang suka kaki. Ayam ni tak mau makan lagi, kaki dia nak. Ada orang suka kepak, ada orang suka tekok, ada orang suka kepala ayam. Macam-macam manusia dah. Tu orang Taala jadi manusia bahagian-bahagian ni macam-macam ni, lain padang, lain belalang, macam tu lah. Campur pun lain perangai. Saya anak saya baru 9. Pun macam-macam perangai. Ni perangai nombor 1 macam ni, nombor 2 macam ni, nombor 3 macam ni, nombor 4 macam ni. Ini nombor 4. Nombor 3 kita tahu lah perangai dia macam mana kan. Nombor 5 macam ni, nombor 6 macam ni, nombor 7 macam ni, nombor 8 macam ni, nombor 9 macam ni. Ni pun sama lah. Ni perangai macam ni. Saya tahu lah kan. Ni macam ni, 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 ni macam ni. Ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni.
Buat kedai ni pun macam ni, kedai. Ada benda yang tak apa nak kedai ke kat dah. Kedai ni macam ni macam ni. Kat saya pun saya kedai lah, saya kena kedai lah saya semua. Mesti kena kedai. Yang mengaji tauhid tu, kedai aku semua. Kedai aku semua. Okey, sikit. Asal sebut ikan. Antara isu-isu ikan ni lagi apa? Saja pasal saya punya passion ni, kalau baca kitab tambah macam sebut macam tu, bila sebut dia berbuku, saya hampa nak jumpa sekali lagi, bila lagi saya nak sebut ikan tu tak tahu lah kan, masa umur panjang tak panjang, walaupun macam-macam ni saya cerita, selagi saya teringat saya cerita, ni teringat lah, semalam tak teringat nak cerita tu, satu saya cerita bab apa ni, bab ikan masin ataupun ikan kecil. Ikan pun kalau kat sini, kat belah Lenggong ni, dia ada panggil ikan bunga air, mana sergak. Orang tak tahu. Oh, kami jenuh makan ni. Orang tak tahu ikan bunga air. Orang Lenggong tak tahu. Tasik Raban ni antara tempat ambil ikan tu. Ikan bunga air apa? Ikan halus-halus yang selalu orang buat pai. Orang buat ikan macam ikan bilis tu, ikan bilis kecil halus tu. Tu panggil ikan bunga air. Ikan bunga air ke ikan mata air? Tak tahu. Mata air pun tak sedengar, bunga air pun tak sedengar. Tahu? Tak tahu tak? Ikan tu pasal dia terlalu kecil, dia macam ikan bilis yang kecil-kecil tu lah. Memang ikan bilis pun ada yang alah kecil gila punya. Nak cari perut dia pun tak jumpa pasal terlalu kecil. Yang tu dengan kepala dengan perut makan semua. Dobit syariat, dobit syarak sebut wala ulama, kalau benda ikan ni kalau dia terlalu kecil, macam mana ikan bilis yang kecil. Dobit kecil ni uruh kecil lah, walaupun ada orang kata sebut jari lah apa-apa, dobit besar dia uruh. Kalau orang kata kecil lah, jadi kecil ni boleh makan dengan ikan dengan perut dia sekali. Macam mana udang kepai kan, mesti ada perut dia yang kat belakang tu kan. Kalau dia besar memang boleh kena belah pergi buang. Tapi bila dia halus macam udang geragau tu, kecil sangat, macam mana? Semua sapu dengan mata dia, dengan sungguh dia apa, semua ada, semua balun. Pasal dia kecil. Tak boleh nak buang dia punya mafil jauh tu, pasal terlalu halus. Makan semua. Macam orang buat belacan apa, semua udang-udang yang jenis ni tu lah. Buat budu bilih. Rendam semua dengan perut apa-apa. Baik, yang tu yang kecil. Kalau yang besar, asal kaedah dia kena buang. Yang besar kena buang. Jadi tak boleh lah ikan tilapia besar tu bakar, makan dengan perut, dengan isi, dengan tarik-tarik sekali. Buang. Kalau katalah macam ni, dia nak fresh tu, ambil seekor, tak siang apa pun, hidup-hidup dia bakar. Kata bau manis. Ikan halal, tapi apa dalam perut tu najis. Jadi dia makan, hak dalam perut tu dia tinggal, tak apa. Selama-lama yang memang masa dia bakar tu, apa yang dalam perut tu tak meleleh keluar, kena kat daging. Kalau kena, dah bakar, kena basuh jeruh air dulu, baru boleh makan daging dia. Tapi yang mana yang dekat dengan perut dia tu, tu tak boleh makan lah tu, pasal dah dekat situ. Nak makan juga macam ni, bakar dulu. Kalau nak buat macam tu lah, bakar dulu, lepas tu nak makan, belah, buang perut, sembahyang, makan. Kalau nak buat macam tu boleh. Tapi macam bodoh sikit. Baik buat macam mana? Jawab. Oi, jawab. Sianglah dulu. Buh garam, buh kunyit, makan semua, tulang mu kalau reput, semua telan. Boleh? Faham kan? Yang tu yang memang orang duk buat pun. Tapi ada orang buat macam tu, macam saya sebut tadi. Ada. Saya sebut ada lah. Memang ada. Ada orang nak makan ikan fresh macam tu, pergi belajar kat Jepun, makan macam tu. Pelik-pelik dia orang ni. Apa lagi nak sebut? Begitu juga yang tu yang bakar, ada yang buat ikan masin. Isu ikan masin ni. Kalau ikan masin belah-belah, buang perut semua, bersih-bersih, buah garam, tak ada masalah lah tu. Ni apa dia? Sekok-sekok tu rendam banyak garam. Masyhur kaedah kita, ikan ni walaupun rendam dengan garam, walaupun dia jadi masin dan rendam tu dengan perut-perut dia sekali, ikan tetap tak jadi najis. Yang najis ialah perut dia. Jadi bila dah jadi ikan masin sekalipun,
walaupun besar, walaupun rendam dengan perut. Kalau ikut yang masyhur sebut dalam kitab fikah, kaedah dia macam ni. Apa dia? Belah, buang perut, cuci, masak, makan. Boleh makan. Harus makan. Harus makan. Walaupun buat ikan masin tu rendam dengan perut-perut dia sekali. Boleh faham saya sebut apa? Begitu juga ikan lengat, ikan temenung lengat, ikan temenung kan. Selalu ikan borek lah. Yang ikan rebus, ikan kukus tu. Selalu dulu Cina ada buat. Kat market pun lah ni Cina yang banyak ada buat macam tu. Dia orang suka makan ikan macam tu. Dia orang lengat sekali dengan perut-perut. Soal, boleh makan? Kalau lengat tu beli-beli terus makan, memang buta perut. Kaedah dia macam mana? Beli ikan tu, macam mana? Buang perut dia, cuci, masaklah, nak masak, nak goreng ke, nak buat apa ke. Jadi kalau makan nasi goreng ikan rebus, agak ada ikan nasi goreng macam tu kan, menu macam tu kan. Ikan tu jadi sekalipun ikan tu Cina buat, tak syarat sembelih, tak ada masalah. Dia lengat dengan perut pun tak ada masalah. Cuma nak masak, hanya jangan buat macam Cina. Hanya jangan jadi Cina. Apa dia? Belah, buang perut, cuci, masak, makan. Boleh, tak ada masalah. Orang kata tak kotor lah makan sekali rebus dengan perut-perut tu. Macam mana ikan masin, rendam dalam ikan masin tu dengan garam tu sekali dengan perut-perut dia. Tak jadi, isi dia tak jadi najis ke? Dobit dalam kitab kata tak, isi dia tak jadi najis, cuma dia mutan najis. Dan nak membolehkan, nak disucikan dia? Ya, sucikan zahir, suci batin. Boleh, dengar, faham? Ada muskil lagi tanya. Kalau ada faham lain ke, dengar pelik-pelik ke apa, tanya. Dengar saya punya penjelasan dulu. Apa lagi nak sebut? Begitu kat telur masin. Telur orang masin orang kita buat sebelum telur itik tu dibasuh dulu, bersih-bersih, bilah air, taik pula. Telur itik tu taklah direndam dengan dalam bekas besar-besar, bekas, tu rendam semua, cuci-cuci, gosok-gosok. Dia tak bilah pun, sama jugalah, najis jugalah kan. Dia kena bilah cucuk ayak mesti datang atas telur yang telah dibasuh tu. Tak pun dah lebuh dalam penapis ke apa, tuang, air telur tu baru bersih. Ni bukan telur orang Islam buat, telur masin. Siapa buat? Cahaya Nur Alik buat. Telur itik pula macam mana? Telur itik pula dekat tasik mana-mana ke? Lepas tu? Telur yang banyak-banyak tu dia main kutit-kutit, ada taik lah apa-apa. Lepas tu buat macam mana? Selut ni dibubuh dengan garam. Macam mana? Buat telur masin. Masin pun telur tu. Boleh makan tak telur masin tu? Dengan taik pun ada, garam pun ada. Tak ayak apa ke tau, ayak acak apa semua ada. Boleh makan telur masin tu? Masyhur dengan kaedah ulama kita sebut, dia mutan najis kat luar. Rendam garam tu satu hal. Itu boleh dicucikan ya. Cuci kat luar, rebus, makan. Boleh, harus makan. Dia serupa macam ayam kita beli ayam proses kat pasar lah. Macam mana ayam proses kat pasar? Sembelih, buang bulu tak? Macam mana nak buang bulu? Tak. Macam masuk mesin tak? Sebelum masuk mesin tu ayak tu dibuat macam mana? Panas dulu. Jadi ayam tu dia rebus tak? Rebus lah. Celok tu rebus lah. Berasap tak? Untuk baru cabut bulu, kedepuk. Habis bulu. Dah rebus bulu ayam tu. Rebus dengan apa? Cuba. Rebus dengan ayam tik. Ayam tik ada darah, ada macam-macam benda kotak dalam tu. Color punya pekat. Betul? Betul tak betul? Nanti kita pergi pasar, saya tunjuk. Makan tak ayam tu? Rebus dengan apa? Rebus dengan taik, dengan darah apa semua. Makan tak? Kebalik-balik makan macam tu kan? Tak buat macam tu lah bodoh. Saya nak cerita bodoh tu. Bodoh tu. Bodoh tu buat apa? Basuh dulu, toskan dia, buah menapis, toskan dia, ambil ayat apa, bilah apa kan. Betul buah garam punya. Masak, makan lah. Boleh kan? Memang dia buat macam tu. Jadi takkah dengan rebus celok tu, ayat najis apa semua ada tu, habis najis dengan ayam sekali lah. Tak mau makan punya masalah. Tapi apa hukum? Harus makan. Walaupun ada orang buat macam ni. Dulu orang kampung macam ni ya. Sembelih ayam,
buang perut semua. Buat macam mana? Karena tak buang perut pun apa? Masak yang panas, dia bukan masuk ayam tu dalam yang panas. Dia ambil yang panas tu jurus. Cabut dulu. Ambil air panas, jurus. Orang dulu basuh ayam macam tu. Orang dulu siang ayam macam tu. Orang sekarang macam mana ambil ayam tu? Rebus ayam tu. Rebus dengan apa? Rebus dengan najis. Muntah najis tak? Adakah dia jadi najis? Tidak. Untuk boleh tak makan? Serupalah telok rendam ayat garam dengan telok masin, ikan rendam dengan perut-perut sekali. Selalunya ikan tenggiri itu dalam minyak pula kan. Kalau ikan tenggiri tu rendam dengan perut-perut sekali, nak buat ikan masin, ikan masam, nak buat dalam minyak tu perut tu ada, potong-potong-potong perut tu ada, buat dalam minyak. Tu ikan dia boleh, tapi minyak tu tak boleh. Minyak tu out, pasal minyak tu ada perut-perut dia. Jadi nak makan ni macam mana? Buka, buang perut, minyak kena buang, basuh, masak, makan. Tu hukum. Bukan nak dengan ikan, asal sebut buat ikan je. Tekilan, ni baru teringat orang nak sebut. Malam tak teringat nak sebut tu. Pasal keliling kita macam-macam. Ada orang kata ikan masin rendam dengan perut-perut tak boleh makan. Kalau dah kopek baru boleh makan. Kalau rendam dengan perut tak boleh makan. Kalau yang tu tak boleh makan, ayam proses tu tak boleh makan. Pasal dia rebus dengan najis, bukan dengan garam. Dengan najis, dengan darah apa semua ada. Tak boleh makan. Pasal apa? Dia rebus dengan darah. Tapi makan tak? Kalau boleh makan tu, boleh makan lah ikan masin rendam dengan tahi tu. Pasal apa? Buang perut, cuci boleh makan lah. Basuh zohir, basuh batin lah. Ayam tu kita rendam, cuci zohir lah. Bukan cuci batin kan. Cuci zohir, cuci air, basuh lah. Makan lah. Dia yang kata tak sampai tahap masak. Walaupun tak tahap masak, masak lah. Rebus lah. Tambah pula yang bubuh ayam tu dalam kolam tu, tak tahu, tak jumpa hak bawah tu, dia tenggelam ke mana, dia turun. Sehari tengah hari nak cuci, buang ayam pun nampak, ayam tu di bawah tu. Macam mana rupa ayam tu? Dah masak dah ayam tu pasal terlalu lama dengan air panas kan. Berapa kali mendidih tu. Boleh makan lagi tak? Boleh makan lagi tak? Macam mana nak buat? Basuh, cuci, bilas, masak, makan. Boleh, harus. Kita nak faham najis. Saya bukan nak menyokong najis tu, tapi saya nak kata mana yang boleh, mana yang tak boleh. Itu Raja menyambil dengan apa dah sebut bab ikan apa tu. Okey, hari ni punya wakam muskirin. Antara najis adalah seperti muskir, benda yang memabukkan. Muskir, benda yang memabukkan. Selalu kita sebut arak lah, bahasa terjemah ni. Muskir ni. Macam mana pun dobit mereka, muskir ni setiap benda yang memabukkan, yang boleh menghilangkan akal. Itu nama dan memabukkan dipanggil muskir. Dan muskir yang najis ni, benda yang memabukkan, yang ma'iin, yang cair, yang dia adalah cecair, yang dia dalam bentuk cecair, yang ma'i'. Jadi setiap minuman memabukkan, dia adalah najis. Jadi arak najis lah. Boleh? Faham? Bab mabuk ni bukan saja arak boleh buat mabuk, macam-macam benda boleh jadi mabuk. Kalau kampung ni selalu antara sebab jadi mabuk, makan pinang mabuk. Dia ada pinang yang tertentu, ataupun kadang-kadang diolah dengan cara tertentu. Makan pinang ni, dia jadi pinang mabuk. Cuma bila sebut makan pinang ni, orang tua-tua dulu makan pinang. Kita pinang tak apa. Panjang tu saya nak syarah pinang tu, tapi saya nak cerita mabuk tak mabuk. Soal, kalau ada pinang ni kita kacik buang. Orang tu buang dalam sirih lah selalu. Punya. Steam punya makan pinang tu. Mabuk. Soal, najis tak pinang? Najis tak pinang? Kenapa tak najis? Pasal dia bukan cecair, dia berpejal. Tapi makan pinang tu haram, pasal dia memabukkan. Kalau tak tahu, satu hal.
tak ada dosa lah. Tapi dah tahu haram makan pinang tu. Saya bukan nak cerita hukum haram halal tu, saya nak cerita najis tak najis tu. Pinang tu najis tak? Kenapa tak najis? Kerana dia bukan cair. Boleh. Kalau rendam dalam air sekalipun, dia bukan pasal dia buah. Dia buah. Buah pinang. Macam mana? Daun ganja misalnya. Daun ganja najis. Makan daun ganja, rebuh ganja, minum pening. Itulah, memabukkan. Minum minuman memabukkan haram. Jadi air rebus ganja, daun ganja tu najis tak? Kenapa tak lah? Kan dia cair. Yang cair itu air. Yang rebus itu daun. Daun bukan najis. Tapi minum dia kalau dia memabukkan haram. Pasal dia memabukkan. Boleh faham? Apa? Boleh? Erti? Boleh lagi ya? Sama je nak? Understand? Boleh? Erti? Faham? Daun lah. Buah pinang, buah lah. Tapi bila dia mabuk, haram makan. Macam mana kita ada sebut dulu bab telur itu? Kalau telur katak, telur. Air mani hukum dia. Tapi dah teruji lah. Ulama dulu orang dah cuba ke apa, tak tahulah. Ada kejadian kau pergi telur, pergi masak telur katak ke, dia tengok macam rupa apa? Kuih apa tu? Yang kuih telur katak tu? Sagu. Macam kuih sagu kan? Macam kuih sagu je kata dia kabus tengok, makan-makan mabuk. Ada yang mati. Dia makan tu najis ke? Tak, tapi haram makan pasal dia mabuk kan. Tapi dia bukan najis. Jadi yang najis ni mana? Benda memabukkan yang cair. Dan selalunya benda memabukkan yang cair ni buat pada apa? Dia buat daripada buah-buahan yang diperam. Air buah-buahan yang diperam. Kalau kat Malaysia ni yang ada buat air nira. Air nira peram. Baik nira nipah, baik nira nyo. Nira tu peram sampai dia masam. Lepas masam tu tak jadi cuka lagi. Dia masam tu lagi dia gila, dia berbuih. Minum mabuk. Yang tu haram. Dan dia adalah najis masa tu. Nira ni bahasa standard nira. Nira lah. Kalau kat Kelantan dia tak panggil nira, dia panggil tuak. Kalau pergi ikut jalan Kelantan tu dia tulis air tuak. Kita tengok air tuak gila buat ni jual air tuak. Kita faham air tuak ni air mabuk pening tu. Kelantan air tuak air nira lah kan. Minum pening tak leh, manis tu. Air nira nyo, nira nipah. Tapi bahasa dia mah panggil air tuak. Kalau jual belah Kedah, hampa tengok air tuak jangan singgah. Kalau pergi belah Kelantan tak apa? Sikit bahasa. Kalau pergi belah-belah Pendang, belah Jeniang apa tu? Apa? Gurun kan, dia ada jalan-jalan tu. Kalau pergi belah-belah tu memang dia jual tu. Nira nipah, air nira. Air nira. Dia takkan tulis air tuak, dia tak tulis. Kalau pergi Kelantan, naik pergi ke Tanah Merah, pergi Jeli tu, naik atas. Sekali tengok air tuak. Air tuak. Jangan faham, jangan salah faham, itu bahasa Kelantan, Kelantan. Dia tanya orang Kelantan, betul kan? Dia panggil tuak-tuak kan? Okey, siap. Apa cerita ni? Jadi nak jadi minuman memabukkan ni, air buah-buahan, air nira macam tu diperam. Jadi bila sampai tahap dia memabukkan, najis lah. Anggur kita blend, oren kita blend, minum air tak ada masalah apa-apa. Pasal air fresh kan. Tapi bila biar dalam masa tertentu, macam mana? Dia akan berubah rupa dan rasa. Dan dia ada sampai tahap nanti minum mabuk. Hatta tapai yang kita buat bulut atau buih kayu, biasanya bulut lah. Buah nira lah, buah ragi dengan kadar-kadar tertentu. Simpan beberapa hari, dia manis, boleh makan, tak ada masalah. Tapi bila simpan lagi, dia akan jadi masam. Lepas tu minum mabuk. Tu air tuak yang selalu sebut tuak, air tu lah. Kalau belah Sabah, Sarawak, air tuak, air tu lah. Air tapai tu. Jadi dia melalui proses penampaian.
Kalau sampai tahap dia memabukkan tu, benda tu najis. Pasal dia memabukkan, yang dia muskir ma'i. Boleh? Faham? Ngaji kena faham, jangan buat seti macam minum ketum tu. Sabar lagi. Kena perhati lah, dengar. Nak mengaji kan, nak main. Dengar. Saya tanya tu maksudnya boleh hurai balik. Pasal nak pergi faham tu, kedap lagi orang ni kata pendapat macam ni. Saya nak sebut tu pasal saya nak cerita alkohol lah, ada yang saya sebut itu kan. Alkohol buat pada apa? Alkohol ambil daripada arak lah. Antara alkohol ni ambil pada arak. Walaupun ada alkohol melalui proses persulingan berperingkat daripada petroleum, ada juga. Tapi arak yang alkohol yang tu dia tak boleh dijadikan ubat-ubatan. Dia yang tu boleh buat macam nak buat cat apa ke, yang mana gunakan alkohol boleh. Tapi kalau nak buat ubat-ubatan, nak masuk perut punya, nak makan dia tak boleh, dia jadi beracun dan memang boleh bawa benda mati. Jadi alkohol yang dibuat dalam makanan apa-apa ni, dia begitu juga dalam buat proses, dia dalam proses buat makanan dan proses ubatan, lagi proses alkohol, buat wangian, buat pada alkohol. Jadi alkohol ni ambil mana-mana, ambil daripada, saya beri contoh je, buah anggur, penyek yang dia, ambil air, peram sampai dia jadi arak. Bila arak ni, bila proses pemeraman, kadang-kadang dibubuh macam-macam benda lah, nira ke apa, dibubuh apa, ragi ke apa, kadang-kadang diperam itu saja, dia sampai satu tahap minum mabuk. Antara hasil dia dalam tu adalah alkohol. Alkohol ni lah akan diambil untuk buat wangian, minyak wangi. Antaranya buat sanitizer tu. Semua etanol, metanol, propanol ni, sampai nol ni semua buat daripada alkohol. Bila alkohol tu ambil mana-mana daripada proses peram. Soal, kalau benda yang mutanajis kita ambil daripada dia, benda yang mutanajis, apa hukum benda yang kita ambil tu? Najis lah. Ni bukan mutanajis, arak tu najis. Kita ambil alkohol yang ada dalam arak tu melalui proses dalam makmal lah. Apa hukum arak tu? Najis. Apa hukum alkohol tu? Najis. Alkohol tu lah, bila dalam suhu-suhu tertentu, campur dalam campuran tertentu, dia akan jadi wangi macam ni. Yang ni bau strawberry, yang ni bau lemon, yang ni bau ni bau laguci lah, datang macam lama nama-nama macam ni. Dia akan menggunakan alkohol tu sebagai bahan dia. Daripada alkohol etanol mau propanol tu, dia akan jadi ester, dia ada nama-nama dia lah dalam ilmu sains. Yang tu lah jadi minyak wangi. Yang tu yang nama wangian alkohol tu. Dia bukan minyak wangi ambil alkohol bubuh, bukan. Jangan jadi bodoh tu, jangan buat tak faham. Dia bukan minyak wangi ambil buah alkohol, bukan. Dia ialah bahan alkohol. Alkohol itulah yang jadi ibu untuk buat minyak wangi. Dengar elok. Alkohol itulah bahan untuk jadi ibu minyak wangi. Alkohol itulah. Campur ni. Ni bau apa. Saya buat tunjuk proses bodoh-bodoh lah. Saya tunjuk macam tu kan. Tapi alkohol tu, dia bukan buat minyak wangi. Apa tu? Buah alkohol. Bukan. Yang ada ialah alkohol, campur, jadi wangian, bau macam ni. Lepas tu campur minyak lah, minyak zaitun ke apa, minyak lain untuk membesarkan kapasiti dia. Tapi bahan utama dia sumber daripada alkohol. Najis tak? Itu yang Tok Gu lama dulu dia tak bagi pakai minyak wangi beralkohol tu. Memang minyak wangi buat pada alkohol. Minyak wangi buat pada alkohol macam itulah. Melainkan minyak wangi yang memang buat daripada, yang tak melalui proses peram-peram tadi tu. Kalau macam bakhur tu buat daripada kayu gaharu apa-apa, tu minyak wangian yang memang buat daripada kayu gaharu. Nak buat bukan senang tau. Nak rebus tu berapa jam tu, berapa tong gas tu. Saya pernah jumpa orang yang proses buat kayu gaharu ni, minyak kayu gaharu. Saya beli sebotol besar tu 200. Ada yang sebotol besar tu RM80, botol besar tu 200, botol besar tu 800, ada yang botol besar tu 1600 dia jual.
Kata awak mahal sangat ni. Ustaz tahu tak yang ni nak buat ni berapa tonggis habis? Dan berapa jam nak hasil ni? Asal dia air banyak ni, rebus banyak ni, rebus berapa kali, mau dapat macam ni. Ada ustaz, try lah saya nak bagi ustaz try. Yang ni ustaz bagi bau yang RM80-nya. Kali lah. Ikut tangan dengan sama. Okey, ustaz bau pula yang RM200 punya. Calik. Best. Saya kata, saya orang bagi banyak-banyak, saya tak bawa satu tempat. Yang RM80 bawa sini. Okey. Yang ni buka baju RM200, RM800 buah tangan kiri pula. Ni yang tu buka tangan, yang RM1,600 tu bubuh tu. Memang best, memang best. Ambil wuduk, bau lagi. Makan nasi, bau lagi. Yang kat sini ni tak ada bau lah. Yang ada bau sikit. Ni ada kuat sikit. Yang ni tak ada bau langsung lah. RM80. Mana ada bau? Cerita minyak wangi sikit. Tujuan nak cerita apa? Nak alkohol tu. Yang tu tak pakai alkohol. Yang tu memang bahan orang taklah. Rebus pun pakai minyak zaitun lah, apalah. Kalau yang memang alkohol ni made in Italy, France, New York, memang alkohol adalah ibu buat wangian. Ibu buat wangian. Satu, terus pakai lah. Ada zaman lah ni dia ada pahaman pening-pening. Dia kata apa? Kalau minyak wangi ni ada alkohol boleh pakai, pasal alkohol yang dipakai ni terlalu sedikit. Jadi kalau dia najis sekalipun, najis sikit, yang banyak kata dia al-qalil kal ma'dum dia kata. Benda sikit macam benda tak ada. Jadi sikit alkohol bubuh, dia hanya kosong puan berapa peratus. Jadi kalau benda banyak, benda wangi, bubuh alkohol sikit, kata dia tak apa, pasal najis dia terlalu sikit, dimaafkan. Ada pula prinsip najis ni macam mana? Sebaldi air bubuh setitik air kencing, macam mana? Semua hukum tentang najis. Dia tak ada kaedah al-qalil kal ma'dum, tak betul, sesat atau tak betul. Ada pula ada orang kata alkohol ni, kata dia kalau najis pun najis lah, tapi kita bukan pakai semayang, kita pakai buat jalan-jalan aja. Semayang tak usah pakai lah. Ada pula kalau dia memang najis, walaupun tak pakai semayang, waktu lain kita pakai. Hukum dia, hukum pakai wangian tu, hukum melomorkan badan dengan najis nama dia. Apa hukum? Ambil teh ayam sapu, ambil berkat teh ayam. Cuma alkohol, minyak wangi tu taklah bau teh ayam, dia wangi lah, bau wangi, tapi hukum teh ayam. Boleh faham saya sebab apa? Apa hukum? Haram hukum dia, pasal melomorkan diri dengan najis. Melomorkan diri pakaian dengan najis haram. Haram. Nak bagi bahasa mudah, haram jadah. Ayah itu. Maksudnya haram seharam-haramnya, memang haram lah. Tu minyak wangi. Dia kata kalau gitu macam inilah. Dia kata dia, kita pakai pun kat pakaian, bukan kat badan. Kat pakaian tak apa, pasal tak kena badan. Lah ni ustaz-ustaz yang pelak tu cakap macam tu. Saya pun pelak tu, pasal dia ambil kaedah siapa? Kaedah iblis mana ajar macam ni. Pasal dia adalah benda najis. Ambil pun benda najis. Dia bukan minyak wangi ambil alkohol bubuh. Yang tu kena faham elok-elok. Dia bukan minyak wangi ambil bubuh alkohol. Bukan macam tu, bukan macam tu. Tapi alkohol tu ibu untuk buat minyak wangi, dicampurkan minyak lain untuk mencairkan dia. Maksudnya lagi mahal, apa faham? Lagi besarlah kandungan alkohol dia. Yang tu kalau makan dengan mulut, mampu tu. Pasal memang beracun. Kalau arak yang dia orang minum, jual arak tu pun, arak tu, lagi apa orang panggil? Timah, Umar, nama arak dia bubuh. Kena start apa tu, dah lama kita kenal lah. Kasbek tu, dia hanya ada berapa persen peratus arak yang dibenarkan masuk dalam Malaysia ni, ada percentage yang tertentu saja, bukan semua dia bagi masuk. Dia kata kalau macam ni tak lulus masuk Malaysia. Kalau kena pun masuk kena fee, kena duty fee tinggi, kena macam ni kena bayar. Dan dia bahaya pasal apa? Pasal dia ada kandungan alkohol macam ni. Kandungan alkohol tu apa? Arak tu yang diperam dengan buah tu, yang buah dalam botol ni, simpan ada yang dah 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, 1000 tahun pun ada. Lagi lama peram, macam mana? Lagi mahal dia punya arak tu. Nama macam ni lah, brandy, shandy, champagne, apa nama, tak terti lah.
Ram rum rem apa macam nama lah ni. Kan? Tak reti saya. Tapi semua tu arak. Yang bahasa bodoh sikit Samsu. Yang tu jadi Samsu haram. Yang gina start, yang tu halal pasal ada lesen. Tu sikit. Jadi arak ada dua jenis kalau kerja Malaysia. Apa dia? Arak halal ada haram. Arak haram hak mana? Ada lesen. Arak tu Samsu haram tak ada lesen. Yang ada lesen gina start halal. Lagi? Kalau sebut halal. Halal siapa? Ada lesen. Timah halal. Umar halal. Sikit saya sebut tu. Jadi saya nak cerita asal apa? Minyak wangi. Saya nak cerita minyak wangi. Faham? Sekali lagi boleh cerita? Boleh cerita macam saya cerita? Boleh? Kau dengar tak dengar? Itu faham tak faham? Itu boleh cerita tak? Pasal apa tak boleh cerita? Boleh cerita boleh? Sama tak? Tak boleh cerita? Tapi faham? Yang tu yang saya boleh cerita pasal apa? Saya tahu lah. saya dulu kelas menengah, sekolah menengah biasa lah kan. Tapi kelas sains ngerti lah juga. Alkohol biasa buat proses daripada macam ni, macam mana nak hasilkan alkohol. Petroleum tu, minyak petroleum tu, bahan mentah tu, buat proses pertandingan menggunakan kondenser liabik. Masuk air macam ni, proses suhu macam ni, gelegakkan dia, gelebuk. Ambil buret, macam nama lah, alat-alat dalam ni. Ambil kaki retot, stand, susun radas macam ni. Masuk air macam ni. Betul? Melalui persalingan macam ni, suling dia. Ambil hasil dia. Suhu darjah berapa minit macam ni, ambil satu hasil, dua hasil, tiga hasil. Bau lain-lain, warna lain-lain. Makin lama dan makin tinggi suhu darjah dia makin likat. Ada yang cepat terpeluak pada air, pada udara, gedebak. Biasa duduk dalam amal saya reti cerita tu. Ada orang tak biasa reti, dia tak faham. Dia ingat alkohol ni bubuh dalam minyak wangi, buat minyak wangi ambil alkohol tekek bubuh. Bukan macam tu lah bodoh. Alkohol tu bahan utama dia buat minyak wangi. Kalau mahal lagi banyak alkohol dia. Maksudnya memang mahal alkohol tu betul. Itu kalau murahnya macam mana? Minyak wangi, yang alkohol buat minyak wangi tu sikit je. Yang lain minyak lain. Jadi telah dicairkan secair-cairnya. Tapi tetap dia najis. Saya nak cerita najis tu. Satu betul kata ulama dulu apa dia? Minyak yang wangian yang ada alkohol, tak pakai. Siap. Nak cerita apa? Kamuskirin ma'i. Antara najis tu arak yang cair. Jadi kalau arak yang cair tu bahasa mudah terjemah, benda memabukkan yang cair. Wa kakalbin, dan juga seperti anjing. Kaedah kita anjing najis dan dia najis mughalazah. Bukan saja dia mughalazah, dia dengan babi lagi double-nya mughalazah. Kalau kahwin jadi apa? Bajing. Babi kahwin dengan anjing. Atau babing. Babi kahwin dengan kambing. Babing. Anak yang dapat tu babing nama dia. Najis. Jadi anjing babi ataupun anjing dengan salah satu binatang suci atau anjing dengan babi ni kahwin dengan dia, semuanya keturunan dia adalah najis belaka. Siap. Dan najis pada anjing babi ni macam mana? Kaedah kita anjing dan babi ni semua najis. Kulit, bulu, tulang, darah apa semua najis. Hatta air liur dia pun najis. Tentu Rasulullah sampai dia suruh kalau ada anjing jilat. Idza walighal kalbu ina ahadikum falyaghsil falyaghsilhu sab'a marrat atau kama qala. Kalau ada anjing jilat bekas minuman kamu, kata dia, basuh 7 kali. Ihdahunna bi turab, salah satu daripada dia dengan tanah. Jilat anjing pun najis. Darah dia lagi najis. Kalau air liur pun najis, maksudnya yang lain lagi teruklah najis dia. Okey. Sekali lalu je saya sebut tu. Bab anjing babi ni masyhur dah kita orang Melayu. Macam mana pun ada pahaman-pahaman yang punya pelak sikit belakang ni. Tahu mana? Zaman lah ni dia ada sampai buat satu majlis khas. Apa dia? Don't afraid to touch a dog. Saja buat majlis tu. Saya tak ingat tahun dulu 3-4 tahun dulu kan ada
kes yang macam tu. Buat satu majlis, buat pameran anjing. Anjing pun kan macam-macam spesies kan. Arnab pun macam-macam spesies. Ada rupa anjing ada. Telinga jatuh, ada bulu panjang. Saya biasa dulu anggora, tak anggora, macam-macam nama. Tapi baik belah hak ni. Ni pun pedaging punya besar kan. Tapi perangai pula sekarang. Payah nak bagi kahwin. Beranak-beranak, anak mati tak bagi susu. Payah baik belah hak biasa lah. Sekali beranak 12 hidup. Geremok pula. Sekejapnya. Yang tu tengah anak 8 tu. Anak 5. Kalau sekali-sekali beranak 12. Keliling sawit tu tengok penuh anak tu. Cerita apa? Saja macam tu sikit. Anjing tu dia buat satu majlis, buat apa? Panggil orang ramai datang. Don't afraid to touch a dog. Pergi buat pegang-pegang. Ajar supaya pergi pegang anjing. Dan saya kata, satu hari esok jangan tak tahu dia akan buat satu majlis. Don't afraid to touch a pig. Nanti dia akan buat satu majlis pula. Dia kalau tak majlis pun dia akan war-war dengan satu slogan. Don't afraid to touch a woman. Dia akan ajak kurang ajak main macam tu. Ni semua agenda-agenda kapai laknatullah alaih. Ni nak bagi orang Islam rosak sampai macam tu. Ada pula don't afraid to touch a woman, a dog. Benda yang haram-haram lah. Apa pula don't afraid pula. Kita taklah ambil nak seksa anjing apa, dah lah, bukan kerja kita lah kan. Tapi kita ada alert dengan dia kan. Nampak anjing, wow. Kita dah ada satu sikap terhadap anjing ni. Kita berjaga-jaga lah tu pasal najis. Kita dah ambil berat macam tu kan. Tapi taklah dia ajar kita untuk seksa anjing. Pasal anjing sebut dalam hadis, kalau dia dahaga kita bagi dia minum, yang tu sebab boleh masuk syurga. Pasal kasihan belah dengan binatang. Tapi syarat dengan jangan anjing gila. Kalau anjing gila sunat bunuh berpahala pula. Tu ada detail dia. Tapi jangan bodoh, jangan buat hukum tak tentu ala. Tambah pula pergi pegang anak babi comel, babi hutan lah tu, belang-belang badan dia, macam mana ambil gambar dengan hidung kembang tu ambil. Adik saya seorang dia duk jual bandel anak patung. Malaysia memang dia ada bagus lagi sikap geli dengan babi. Indon tak? Anak patung ni, dalam banyak-banyak anak patung ni, Donald Duck lah, Minnie lah, apa macam-macam nama kan, Mickey Mouse lah, apalah, macam-macam nama patung lah, Ultraman lah, apa-apa, Spiderman, apa semua ada patung. Ada yang patung kecil-kecil apa semua ada. Antara patung tu patung babi. Orang Malaysia tengok seorang tak teringin. Dia jual belah Selangor ni, belah Kelang. Bila ada pekerja kilang yang ada pekerja Indon, perempuan, cute-nya baby babi, cute-nya. Ni berapa ni pak? Ni berapa pak satu ini? Satu ni? Dia tengok rupa babi pun dia tak teringin dah adik saya. Tak teringin. Kata dia, ini ambil saja sebagai hadiah. Wah, terima kasih pak. Cute-nya babi ni. Kalau babi ada besar pun buat balik usung ya tu. Dia tak ada perasaan geli. Kita tengok memang anak patung, bukan babi weh. Anak patung babi, dengarlah. Anak patung babi. Bukan babi buat patung. Anak patung babi. Yang tu pun kita geli lah. Walaupun comel macam mana, babi. Anak patung anjing pun kita tengok nak jual pun tak gamak nak ambil harga macam dukun jual anjing. Kita rasa macam tu, padahal anak patung aja kan. Tapi rasa geli macam tu ada. Puak-puak Indon ni, puak-puak Malaysia pun dia tak ada perasaan macam tu lagi. Tapi kalau puak Indon ni, cantik ni. Lawanya. Dia seronok tu. Tambah dapat peri. Ni ambil lah. Betul pak, sungguh ini. Bukan gurauan ini. Mau beri pada saya ini, percuma ini. Masya Allah, terima kasih, Alhamdulillah. Islam lah tu lah. Tapi peluk anak patung, babi. Saya sebut dalam bentuk tu sikit. Jadi macam-macam lah. Kita orang Melayu tak ada, bagi free tak nak. Ni anak patung babi tak. Kalau ambil pun, kita ambil isi perut dia tu buat macam bantai apa, ambil buat keluar dia punya gabuih ke apa, span apa tu, buat bantai lain. Sarung babi tu buang.
walaupun bukan buat pada kulit babi. Sikit cerita babi saya tahu. Jadi kaedah kita anjing babi najis lah. Saya panjang tu cerita bab arak tu. Pasal nak cerita bab minyak wangi. Minyak wangi ni yang baiklah kita ni busuk bau badan kita daripada kita baru bubuh minyak wangi. Wangi tapi sebenarnya dia adalah najis. Buat apa? Jangan jadi macam tu. Saya ngaji tu tunggu sebut macam tu serupa. Jangan gaduh pakai berjubah dan serban. Tapi serumpanya perangai setan. Jangan rupa duk main masjid, duk main pondok. Tapi perangai setan kan boleh. Mencuri, merompak. Tapi duk pondok. Ganja, bunuh orang, muhbir. Duk bola lari anak dera orang. Tapi kan jubah serban. Jangan. Baik pergi jahanam dia duduk luar. Pasal duk pondok. Malu sikit kat Cina. Cina orang kata apa? Cina dia kata apa? Sekarang pelik orang Melayu duit masjid pun curi Kita orang Cina, duit tokong tak nak biasa hilang mah. Duit tokong tak nak biasa hilang Orang tak nak berani curi duit tokong. Orang Islam curi duit masjid pancing duit masjid Kasih bubur gam masuk itu lubang, pancing masuk, kasih keluar. Ni celaka punya orang. Orang Cina pun tak nak curi duit tokong. Ini orang Islam makan duit masjid mau mampu ke apa? Ni celaka punya orang. Cina pun kata celaka. Makan duit masjid, makan duit pondok, makan duit orang ramai. Jangan. Tobat cepat-cepat tu. Mampu dalam keadaan maksiat besar, dosa besar tu. Yang main. Makan duit tepi jalan jumpa orang bertabur, yang tu pun bukan boleh makan. Kena war-warkan dia. Kalau pegang pun sebagai pegang amanah. Pasal dia bak lu kotor. Bak harta yang kita jumpa di jalanan bukan boleh ambil. Bukan bertabung pun tak boleh. Pasal tu amanah kita kena jaga. War-warkan siapa hilang, serahkan pada siapa yang milik. Yang ni kita pergi selongkar masuk bilik, ambil dia orang. Yang buat pasal dosa besar. Nak tobat tak lepas tu. Engkau jadi soleh, jadi wali sekalipun, kau anggap kau jadi wali, jadi ahli sufi sekalipun. Tapi kalau macam tu punya keadaan, kau takkan lepas tobat. Dosa kau takkan boleh ampun, melainkan kau kena bayar hutang kau tu dulu. Berapa banyak kau dah telan? Itu jadi buta pokok tu. Siap. Okey, situ dulu. Wa yu'fa. Kita kali baca apa kali tu? Tak masuk ke? Pasal nak lagi faham satu. Saya mengajak macam ni mengajak macam style saya mengaji Tuan Guru je tadi. Dia pasal saya ngaji dengan dia tu umur dia panjang lah. Kan? Umur dia 90 lebih lah. Dia kata aku tak tahulah umur aku dan nak khatam kitab dengan komen. Satu dia ajar satu tu, dia cerita habis. Bahasa saya cerita habis lah. Kita dengar sampai pening. Apa benda lah dia cerita ni? Tapi dengar. Rasa macam boleh faham. Tapi belum sampai tahap faham. Tapi dengar. Kata dia, aku tak tahulah semua aku sampai nak habis Jurumiyah ni. Saya dam Jurumiyah 2 kali hatam dengan dia. Domon 2 kali hatam dengan dia. Aja domon aja. Betul baru ngaji Untamimah, baru ngaji Alfiah, baru ngaji Matan Lam Yatul Af'al. Last sekali dan satu tulak Qawaidul I'rab. Tu ada ngaji falak dengan dia. Yang ngaji dengan dia lah kan. Ada ngaji tajwid di rumah dia hari Jumaat, pergi talaki baca Quran kat dia. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi banyak dia asuh tu dalam duk ngaji nahwu surah tu. Pernah ngaji tafsir ada dia baca surah Yusuf, dan masa menantu dia tu pergi Mekah 40 hari Tok Guru ambil alih baca tafsir. Tu pengalaman saya mengaji tafsir dengan dia. Ngaji khas tafsir. Ngaji surah Yusuf. Dia baca jalan lain aja. Satu ayat dia baca tu. Itu macam ni punya ngaji tafsir Tok Guru aja. Baru saya tahu. Satu saya tak ajar tafsir siapa? Bukan senang tu. Nak ajar satu. Lepas tu nak ada ilmu macam mana dia ajar ilmu tafsir semua dalam kepala dia. Kedebuk. Saya kata kebanyakan orang lah ni bukan ajar tafsir, merepet bukan tafsir. Bobrah syarah itu goreng sikit itu. Jadi saya tengok baca ni style dia. Walaupun saya baru separuh pada umur dia duk mengajar ni. Dia 90 lebih. Saya tak ada lah, 60 tak ada lah lagi. Tapi 50 masuk dah. Apa nak cerita?
Tak tahu bila sekali lagi boleh baca bab macam ni. Satu, saya mention, walaupun baca mantan, saya cerita habis. Mana saya ingat, saya sebut. Jadi yang pada dan dengar esok macam ni. Situ dulu lah. Wa yu'fa an dami nahwi burqusin. Soalan kalau ada? Asal kita cerita ni sikit bab ikan, ayam apa tu, ayam proses tak proses, ikan masin apa, itu macam ulangan sikit. Bab ikan cuma hari tu saya tak sebut. Kemudian baru masuk bab minyak wangi, alkohol apa, anjing babi. Soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.